Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi, salam pertemuan dalam Hayati Quran, siri yang ke-680 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita berharap kita dapat beroleh sesuatu daripada kalamullah Al-Quran. Kita beroleh pengajaran dan juga ibrah yang kita boleh bawa dalam kehidupan seharian. Mudah-mudahan dengan ini boleh menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan kalamullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Terima kasih banyak-banyak Azaz dan juga ahlan kepada Zulkifli Embong, Fatimah, Cik Bongso dan juga Walid Hafiz serta Muhammad Ashraf yang berada di ruangan TikTok. Di FB pula ahlan Muhammad Hardi, Indon Hashim, Zainul Abdul Rahman, As-Sulaimi, Ija Rahman, Safia Sapian, kemudian Fauzan Muhammad, Wan Muhammad Suid Muhammad Noh, Rohani Adam, kemudian ahlan Lisani dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita? Ahlan Ummi Abi. Atiyah, kenapa tu Atiyah? Atiyah sini. Sini. Kenapa? Marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu, hai semua, Assalamualaikum. Salam semua. Dah. Salam. Hai. Allah Akbar. Allah. Bawa dia mami kat luar, jalan-jalan kat luar boleh. Panggil Aminah. Kalau kakak tak larat. Habis ini, nak apa sekejap dia. Boleh? Tak nak. Okey, kat sini tak boleh buat bising tau. Nanti semua kakak-kakak, abang-abang tu marah, dia cubit nanti. Boleh duduk diam je. Hati-hati tengok kat sini. Tengok. Okey. Lalu Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Kita dah tiba pada ayat yang ke-69 pada siri yang ke-680, ayat yang ke-69. Minta sahabat-sahabat untuk buka Al-Quran. Ayat yang ke-69 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal, muka surat 185. Muka surat 185, surah yang ke-8 Al-Anfal, ayat yang ke-69. Seperti biasa kita nak baca dulu ayat ini, kemudian kerana setiap satu huruf pahalanya bukan sedikit, dikali gandakan dengan 10 kali ganda. Maka kita nak baca dulu ayat ini, barulah kita perhatikan apakah ringkasan yang ada pada ayat yang ke-69 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Ajak dia main kat luar. Sadaqallahul azim.
Bagi dia mainan ke apa? Bagi dia makanan dia. Mana makanan dia? Tu ada makanan tu pergi. Kena bawa dia makan. Ambil makanan dia tu. Okey, maka apakah ringkasan pada ayat yang ke-68? Maka kata para ulama, ayat yang ke-68 ini adalah satu lagi gambaran rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala membenarkan untuk memakan, menggunakan daripada harta rampasan perang dan juga daripada wang tebusan yang telah diambil. Maka ini adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Umat-umat yang sebelum Nabi SAW, mereka tidak dibenarkan untuk mengambil apa-apa daripada harta rampasan perang. Mereka tak boleh. Orang-orang dulu sebelum Islam, apabila mereka berperang dan menang, dapat harta rampasan perang, mereka kena kumpulkan, dan pada waktu itu akan datang api daripada langit, dan pada waktu itu mengambil ataupun membakar, membinasakan semua harta rampasan perang tersebut. Maka untuk umat Nabi SAW, uhillat liyal ghanaim, sabda Nabi SAW, telah dihalalkan untuk umatku harta rampasan perang, sebagai salah satu daripada rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak-banyak Ana, terima kasih banyak-banyak Ummi Abi, terima kasih banyak-banyak Izzuddin Ismail serta sahabat-sahabat yang lain yang berada di ruangan TikTok dan juga yang berada di ruangan FB. Maka ringkasan ayat yang ke-69, apa yang kita boleh catat adalah gambaran rahmat dan kasih sayang Allah, di mana Allah membenarkan, Allah mengizinkan untuk para sahabat dan umat Nabi SAW memakan, mengambil manfaat, menggunakan daripada harta rampasan perang dan juga wang tebusan yang mereka telah ambil. Allah Subhanahu wa taala berikan kelonggaran dan berikan keringanan untuk para sahabat untuk guna, begitu juga untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam guna. Di sini ada sababun nuzul sebenarnya. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Imam Alusi rahimahullahu taala. Maka apakah sababun nuzul ayat ini? Terima kasih banyak-banyak insan pemilih Ana dan juga sahabat-sahabat yang lain. Apakah sababun nuzul? Apakah maksud sababun nuzul? Sabab maksudnya adalah sebab. Kenapa? An-nuzul adalah turun sesuatu ayat. Maka di sini ada sebab kenapa ayat ini turun. Maka kata para ulama tafsir, ketika mana telah turun ayat sebelum ini, yang mana pada ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kemurkaan Allah kerana para sahabat dan Nabi mengambil wang tebusan, dan pada waktu itu mereka tidak menjatuhkan hukuman kepada musuh tegar yang telah lama memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah memusuhi Islam lama, berbelas tahun daripada zaman kat Mekah lagi. Ahlan, terima kasih banyak insan pemilih, jazakumullah khairah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Maka ketika mana turunnya ayat yang ke-67, yang mana Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kemurkaan, firman Allah, ma kana linabiyyin, tidak sepatutnya bagi seorang nabi pada waktu itu mengambil tawanan dan tebusan daripada tawanan sebelum menjatuhkan hukuman terhadap musuh-musuh Islam di atas muka bumi. Maka itu ayat yang ke-67. Bila turun je ayat tersebut, maka para sahabat pun menjadi risau. Maka dalam hadis, dalam riwayat disebutkan, fakaffas sahabah, maka para sahabat mereka telah menahan diri mereka daripada nak mengambil apa-apa daripada harta rampasan perang dan sebagainya. Takut mereka. Pada waktu tu mereka tak nak ambil. Walaupun kita dah belajar pada surah yang sama, pada ayat yang ke-41, Allah benarkan pada waktu itu harta rampasan perang, Allah izinkan. Tapi bila turun je ayat yang ke-67, para sahabat mereka risau dan mereka takut untuk mengambil apa-apa daripada harta rampasan perang, apatah lagi daripada wang tebusan. Maka Allah turunkan ayat yang ke-69, firman Allah, fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba wattaqullah innallaha innallaha ghafurur rahim. Maka ini adalah gambaran daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata para ulama, kita tengok kita pun sama. Benda-benda yang Allah larang tak banyak pun.
Cuba kita tengok apakah benda yang Allah larang daripada sudut pemakanan mungkin. Apa yang Allah tak benarkan untuk makan? Tak banyak. Yang Allah benarkan untuk makan lagi banyak. Minuman pun sama. Daripada apa pun pendapatan, pekerjaan pun sama. Tapi ujian untuk manusia dengan nafsu yang pada waktu itu mengajak, syaitan yang pada waktu itu menghasut, kadangkala manusia dengan benda yang Allah tak benarkan itulah pada waktu itu yang dia nak lakukan, yang dia nak buat. Padahal benda yang Allah izin, yang Allah halalkan pada waktu itu adalah sangat banyak. Maka ini sababun nuzul ayat yang ke-69 menceritakan tentang para sahabat yang takut pada waktu itu untuk mengambil harta rampasan perang. Maka Allah kata jangan, fakulu, makanlah kamu. Apakah kaitan ayat yang ke-69 dengan ayat yang sebelumnya? Maka kata para ulama, pada ayat yang sebelumnya, pada ayat yang ke-67, maka Allah Subhanahu wa taala ketika mana telah melarang daripada mengambil wang tebusan perang, maka ada yang menyangka bahawa harta rampasan perang pun turut menjadi haram. Ada dua, satu harta rampasan perang ianya telah disebut dan telah dihalalkan pada ayat yang ke-61 daripada surah Al-Anfal juga, pada ayat 41. Maka bila wang tebusan lain. Wang tebusan adalah apa yang dapat daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada tawanan perang. Maka apabila tawanan perang telah Allah marah yang mana diambil tebusan daripada tawanan perang, maka para sahabat pun menyangka pada waktu itu harta rampasan perang pun turut menjadi haram. Maka Allah kata tidak, fakulu, makanlah, ambillah, gunalah daripada harta rampasan perang dan juga wang tebusan perang tersebut. Allah murka, tapi pada waktu itu Allah tidak haram kerana Allah telah memaafkan pada waktu itu para sahabat radhiyallahu anhum. Maka apakah kaitan lagi sekali ayat 69 dengan ayat sebelumnya? Ketika mana turun ayat 67, maka para sahabat menyangka seperti mana murkanya Allah pada mereka mengambil wang tebusan, maka mereka sangka harta rampasan pun menjadi haram. Maka Allah kata tidak, harta rampasan pada waktu itu boleh gunakan, bahkan wang tebusan perang pun pada waktu itu mereka boleh gunakan. Jom kita lihat ayat yang ke-69. Firman Allah Subhanahu wa taala, fakulu, kita lihat terjemahan dulu. Fakulu, fa terjemahan dia maka, kulu makanlah kamu, min daripada, ma apa-apa yang, ghanimtum kamu telah perolehi, kamu telah perolehi sebagai harta rampasan perang, halalan sebagai sesuatu yang halal, tayyibah dan juga sebagai sesuatu yang baik, wattaqullah dan bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha sesungguhnya Allah, ghafur maha pengampun, rahim lagi maha penyayang. Maka daripada ayat ini, daripada terjemahan, apakah pengajaran yang kita boleh dapat? Pengajaran yang kita boleh dapat daripada terjemahan sahaja pun pada waktu itu adalah, yang pertama firman Allah, maka makanlah daripada apa yang kamu telah dapat dalam peperangan itu. Maka ini adalah mesej yang pertama, bahawa harta rampasan perang adalah halal. Harta rampasan perang adalah halal. Dan pada waktu itu ada syarat pembahagian dia, ada mengambil perkiraan siapa musuh dan sebagainya, maka ada syarat-syaratnya. Namun daripada mesej yang pertama yang ada pada terjemahan yang kita dapat ini, bahawa harta rampasan perang adalah halal. Fakulu mimma ghanimtum, maka makanlah kamu daripada apa yang kamu dapat daripada harta rampasan perang. Kemudian pengajaran yang kedua, Allah sebut halalan tayyibah, bahawa penting ketika mana kita nak makan, kita nak menggunakan sesuatu ataupun nak mendapat sesuatu, ianya adalah daripada hasil yang halal, tayyibah, lagi baik dan suci. Maka itu mesej yang kedua. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wattaqullah, untuk sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mesej yang keempat, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu sentiasa maha pengampun lagi maha penyayang. Ini adalah mesej yang kita boleh dapat, 4 mesej daripada melihat kepada terjemahan
ayat yang ke-69 sahaja. Dan pengajaran dan tadakur, apakah tadakur yang kita boleh dapat? Apakah peringatan yang kita boleh ambil daripada ayat ini? Yang pertama yang kita boleh nampak adalah perkataan halalan tayyiba, bahawa pentingnya untuk pada waktu itu kita menitik beratkan apa yang kita makan, apa yang kita perolehi, apa yang kita dapat, bahawa benda tersebut mestilah pada waktu itu satu halal, dan ianya adalah rezeki yang baik, adalah sesuatu yang baik lagi suci. Kadang-kadang ada benda pada waktu itu halal, tetapi ianya tidaklah baik. Contohnya benda tu halal, tetapi mudaratkan untuk tubuh badan. Benda itu halal, tetapi tidak baik untuk kesihatan. Benda itu halal, tetapi pada waktu itu ianya boleh mendatangkan mudarat. Benda itu halal, tetapi pada waktu itu ianya ada kesan sampingan. Benda itu halal, tetapi pada waktu itu tidak suci, dibuat dengan kotor dan sebagainya. Maka daripada sini, pengajaran yang pertama, bila Allah sebut halalan tayyibah, nak menunjukkan kepada kita betapa pentingnya untuk menitik beratkan sesuatu yang kita perolehi. Bukan sekadar makan, walaupun pada ayat ini sebut fakulu, bukan sekadar makanan, tetapi daripada pendapatan, daripada apa yang kita perolehi dan hasilkan. Pentingnya pada waktu itu menitik beratkan aspek selain daripada halal, aspek tayyibah. Adapun Masya Allah, masyarakat di negara kita sangat menitik beratkan tentang halal, cuma kadang-kala perlu menitik beratkan juga tentang tayyibah. Ianya mestilah pada waktu itu baik, tidak ada mudarat. Ianya mestilah suci, bukan dibuat dengan najis, kotor dan sebagainya. Maka ini adalah halalan tayyibah, pengajaran yang pertama. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah ketika mana menyebut tentang pemakanan, Allah bagi mesej yang sama kepada umat Islam seperti mana mesej yang Allah berikan kepada para Nabi. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Mesej yang Allah bagi kepada para rasul, wahai para rasul, makanlah kamu daripada yang baik-baik sahaja, daripada apa yang telah direzekikan. Dan mesej itulah yang telah diberikan juga kepada umat Islam dan orang beriman. Nak menitik beratkan betapa pentingnya aspek pemakanan dan sebagainya yang diberikan untuk Nabi, perintah itulah perintah yang sama diberikan untuk umat Nabi SAW. Maka pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat, halalan tayyibah, rezeki, pemakanan bukan sekadar halal itu penting, tetapi tayyibah, suci, baik itu juga adalah perkara yang penting. Dan kemudian firman Allah, Allah sertakan pada waktu itu bila Allah sebut fakulu, makanlah kamu. Maka Allah ingatkan juga wattaqullah, perlu ada takwa kepada Allah. Apa tu Fi? Untuk ni pelajar. Bagi orang. Okey. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Maka daripada wattaqullah, bila kita lihat pada awal ayat fakulu, maka makanlah kamu. Dan makan ini adalah berkaitan tentang nafsu dan keperluan manusiawi, makan. Maka kadang-kala dalam untuk pemakanan dan juga untuk memuaskan kehendak nafsu, kadang-kala manusia lupa dan pada waktu itu melanggar batasan-batasan yang Allah telah tetapkan. Sama ada daripada sudut pemakanan dan apa juga keperluan manusiawi dan nafsu yang lain. Maka pada waktu itu manusia kadang-kala lupa. Yang mana pada waktu itu ianya perlu ada batas-batasannya sebagai seorang hamba. Maka kekuatan untuk seorang manusia menjaga batasan-batasan daripada tidak masuk kepada yang haram, daripada pemakanan ataupun apa jua keperluan dan kehendak nafsu, maka kata para ulama, Allah datangkan wattaqullah, perlu pada waktu itu adanya takwa. Takwa penting. Sebab ilmu manusia dah ada, benda ini halal, benda ini haram. Rezeki ini halal, rezeki ini haram. Benda ini halal, benda ini haram. Semua manusia tahu apakah yang halal, apakah yang haram. Tetapi apakah kekuatan untuk menjadikan diri ini tidak berani dan tidak patut mencabar Allah sehingga merentasi batasan-batasan yang membawa kepada haram?
kekuatannya adalah takwa. Sebab itu bila kita lihat, bila Allah sebut fakulu, makanlah, ini berkaitan dengan nafsu, kehendak manusiawi. Lalu kalaulah kita nak ikut nafsu je, kita kalaulah ikut nafsu, maka semua benda kita nak sapu. Milik orang pun kadang-kala pada waktu itu kita nampak ada orang yang ambil, dia tak kisah, nafsu dia. Kalau nak ikutkan nafsu, kalau nak ikut nafsu, semua benda pada waktu itu nak diambil, nak dimakan. Padahal boleh makan banyak mana. Kadang-kala makan 10 suap dah kenyang, tak banyak pun makan. Kalaulah contohnya nak guna, banyak mana je boleh guna. Tetapi kerana nafsu, kadang-kala sanggup pada waktu itu mengambil yang haram. Maka bila Allah sebut tentang fakulu yang berkaitan dengan nafsu dan juga keperluan manusiawi, maka pada waktu itu Allah sebut untuk menjaga agar tidak melampaui batas. Maka apakah kekuatan dia? Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Mesti ada takwa. Bila ada takwa, maka pada waktu itulah boleh menjaga guideline supaya makan daripada yang halal sahaja, makan daripada yang thayyibah sahaja. Dan bagaimana kalau itu adalah pengajaran yang kedua? Bagaimana kalau manusia pada waktu itu dia ada pernah buat silap, dia ada pernah buat dosa, dia ada pernah melakukan kesilapan? Maka firman Allah, Innallaha ghafur, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Tidak ada manusia yang sempurna, Allah maha pengampun. Cuma nak tak nak je kita bertaubat, nak tak nak je manusia pada waktu itu meminta pengampunan Allah. Allah maha pengampun. Maka bila Allah dah sebut kekuatan untuk meninggalkan perkara yang haram, kekuatan untuk mengambil yang halal sahaja adalah dengan takwa, maka pada waktu itu bagaimana dengan perkara-perkara dulu yang kita pernah buat silap? Maka pada waktu itu adalah dengan sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Dan Allah ni sangat pengampun. Buatlah dosa macam mana sekalipun, selagi mana belum tibanya kematian dan tanda-tanda besar kiamat, Allah akan ampunkan. Kenapa? Sebab hakikatnya Ar-Rahim, sebenarnya Allah sayangkan kita. Innallaha ghafurur rahim, sebenarnya Allah sayangkan kita. Sebab itu Allah ampunkan. Maka pengajaran yang ketiga, kalaulah kita ada melakukan kesilapan sebelum daripada ini, jangan malu untuk bertaubat kepada Allah. Jangan malu untuk memohon keampunan kepada Allah, kerana Allah itu memang maha pengampun. Kenapa Allah boleh ampunkan semua jenis dosa? Hakikatnya kerana Allah itu Rahim. Allah itu adalah maha penyayang dan juga maha mengasihani. Mudah-mudahan adanya manfaat, insya-Allah. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan. Jumpa lagi, insya-Allah.